Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengekalkan nikmat iman dan nikmat Islam ke atas diri kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama berkumpul menunaikan solat maghrib berjamaah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberi nikmat kesihatan yang baik untuk kita terus beristiqamah datang ke masjid untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memahami ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-108, Ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka yang mana yang ditutupkan taba'a Allahu 'ala qulubihim, ditutupkan kebenaran ke atas hati mereka, wasam'ihim, dan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat Islam dan memberi nikmat Islam yang kita kecapi sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, sejauh manalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimasukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah melakukan segala arahannya, meninggalkan segala larangannya. Dan itu yang dimaksudkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah memilih kita bukan sahaja diberikan nikmat Islam, lahir-lahir je Muhammad bin Abu, Muhammad bin Ali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya, yakni Al-Quran, ke atas Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam atau seluruh umat manusia supaya mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandungnya bermacam-macam hukum hakam terdapat padanya, maka kita selaku umat Islam yang dibekalkan nikmat iman, kita mesti dan diwajibkan beriman apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Kerana apa? Apabila Islam itu datang, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, membawa hukum hakam, membawa syariat Islam, diberikan keterangan tentang ayat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bila diberikan keterangan itu, bila kita tidak mahu untuk mengguna pakai ataupun kita mempertikaikan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat Quran, maka janganlah kita termasuk dalam golongan yang rugi. Yang mana apabila mereka termasuk dalam golongan rugi, kerana apa? Apabila datangnya kebenaran Islam, datangnya hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, maka kita tolak. Apabila kita tolak, hati kita ini tertutup. Kerana apa? Tidak mahu untuk menilai kebenaran agama Islam,
syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hati kita itu tertutup, tidak mahu mendengar apa yang telah dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kepada setiap ciptaannya, kita selaku manusia yang beri akal, yang diberi kelebihan daripada selain daripada makhluk dia, kita diberi akal fikiran untuk kita memikirkan fikiran, memikirkan di sudut kebenaran di hati kita, sama ada kita ini mahu meneruskan atau beristiqamah untuk menerima kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan rugi hidup di dunia dan rugi di akhirat. Dan apabila diberikan kebenaran, lalu bukan sahaja mereka ini tidak mahu mendengar dari sudut daripada hati mereka, tapi wasam'ihim, dari sudut pendengaran mereka. Sebab apa? Dekat dunia dulu, setiap hari, setiap kuliah subuh, setiap subuh ada kuliah subuh pada Sabtu dan Ahad ataupun waktu cuti umum, ataupun setiap hari ada kuliah maghrib. Aku dulu selalu dengar ustaz mengatakan kebenaran itu tentang daripada ayat Quran dan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka aku dengan secara egonya aku mengetepikan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan apabila mereka mendengar, mereka menafikan kebenaran itu. Lalu mereka mendengar dari sudut penglihatan mereka. Penglihatan mereka ini bahawa apa yang terdapat dalam hukum hakam Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu merupakan satu kebenaran yang wajib kita menilai dengan sebaik mungkin. Apabila kita melihat di sudut pandangan kita bahawa Islam itu membawa rahmat kepada sekalian alam, maka kita tidak termasuk dalam di kalangan orang yang rugi. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain yang sering saya selalu baca, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan anak-anak kamu dan harta-harta kamu sehingga kamu lalai dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau kamu melakukan demikian itu, maka kamu termasuk golongan orang yang rugi. Maksudnya apabila disampaikan kebenaran, kita kena didiklah anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara mara kita ni tentang kebenaran agama Islam. Bila kita menceritakan tentang kebenaran Islam, maka hidup kita ini akan mendapat ketenangan dan ketenteraman dan kedamaian sesama kita di antara jiran-jiran. Oleh itu, bila kita didik anak kita tentang kebenaran Islam, kita kata ini adalah ayat-ayat Allah SWT, ini adalah hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib percaya. Maka oleh itu, dengan didikan itu kepada anak kita atau cucu-cucu kita, maka kita tidak termasuk dalam kalangan golongan orang yang rugi. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi seorang yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kita lihat pada hari ini ramai mereka yang ada di kalangan kita yang tidak sempurna di sudut anggota badan dia. Kadang-kadang ada cacat kaki dia, kudung kaki, kadang-kadang mata dia buta, kadang-kadang pendengaran dia tak jelas ataupun pekak ataupun bisu, nak bercakap tak boleh. Oleh itu, kita ini diberikan nikmat yang cukup sempurna. Dapat tangan 5 jari bukan 4 jari, nak makan senang. Kita diberikan nikmat kaki dengan kesihatannya baik, datang ke masjid bukan duduk lepak di kedai-kedai warung sehingga melupa lalai untuk datang untuk solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka itu buta, ada di kalangan mereka yang buta, ada juga mereka datang ke masjid, ada juga mereka yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka ni dapat melihat tapi bisu, mereka juga datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu, kita yang cukup sempurna sifat, kalau kita ini tidak
mampu melakukan. Bagi mereka yang kurang sifat ataupun cacat anggota badan, maka malulah kita, malulah. Sedangkan di kalangan mereka, hati mereka ini celik, dapat menerima kebenaran Islam, dapat menunaikan solat 5 waktu, dapat keluarkan sedekah, dapat membantu mereka dalam kesusahan, mencegah kemungkaran, melakukan amal ma'ruf, mengajak amal ma'ruf. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah SWT, kalau dalam kehidupan kita ini, kalau kita ni hanya untuk diri kita sahaja, bukan untuk kita berdakwah kepada orang lain kembali kepada agama Islam, kita menerangkan tentang hukum hakam terdapat Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad SAW pada masyarakat, kalau kita mahu bersendirian, rugilah kita. Kerana apa? Kalau kita tidak ambil kaedah untuk berdakwah kepada mereka, satu hari nanti kita takut bila anak cucu kita nanti akan datang, orang lain tak mampu nak dakwah kepada anak cucu kita. Kerana apa? Dekat dunia dulu, aku ni lupa untuk mendidik anak cucu aku ni kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu mukadimah. Mukadimah untuk pada hari ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah, dan sebelum ini telah membaca kitab Penawar Bagi Hati dalam pendahuluan. Alhamdulillah, mungkin sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada tuan-tuan puan-puan sebagai membuka minda, membuka hati kita ini menerima kebenaran ilmu itu. Kerana ilmu itu akan menyuluh kita, kehidupan kita ini bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat kelak. Dan kita akan teruskan pengajian kita yang seterusnya. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahuilah olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit, matahari dan bulan dan bintang dan lainnya supaya berdalilkan engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan atas keesaannya dan atas kekuasaannya. Dan setengah daripadanya melihat akan Al-Quran dan melihat akan jalan kembali masjid dan kembali tempat menuntut ilmu. Panjang. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita cukup sempurna anggota badan, dalam pada hari ini kita akan membicarakan bab mengenai mata. Seperti mana saya sebut tadi, apabila dia ada mata, absarihim, mata-mata mereka melihat tentang kebenaran agama Islam, kebenaran hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran, kebenaran yang terdapat dalam bawah syariat Nabi Muhammad SAW, lalu mereka beriman, lalu mereka ini melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Adapun mereka ini di dunia ini diberikan nikmat mata, mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila waktu hujan renyai, matahari terbit, maka keluarlah pelangi. Maka oleh itu dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengajar kita, apabila kita melihat suatu kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena menyebut Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala sesuatu. Kita lihat bila pelangi, ada cantiknya pelangi, subhanallah. Sebab itulah lepas setiap kali sembahyang kita diajar untuk berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab apa? Supaya kita terbiasa menyebut subhanallah, bukan sahaja selepas solat, tetapi apabila perkara-perkara yang ajaib yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, maka kita dikehendaki menyebut subhanallah. Kita memuji Allah dalam masa yang sama, dalam masa kita meyakini ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan fenomena alam. Apa yang berlaku, yang sebagai contoh, minggu sebelum ini, minggu lepas gerhana bulan, maka dengan kita rasa kesyukuran kita tentang nak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat berlakunya gerhana bulan,
maka kita disyariatkan untuk melakukan solat sunat gerhana bulan. Maka kita nak tunjukkan kepada Allah SWT sebagai bukti di dunia, apabila berlaku gerhana bulan, ya Allah, aku melakukan solat sunat gerhana bulan. Maka setiap anggota kita ini akan menjadi saksi. Tangan saksi, mulut saksi sebab kita baca dalam sembahyang. Pergerakan anggota badan dia saksi. Apabila kita melihat kebesaran Allah SWT, lalu kita memuji Allah SWT dalam sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujimu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut penglihatan kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan lihat pada hari ini, saya pernah sebut sebelum ini, kalau tuan-tuan di sini, kalau tuan-tuan ada rumah apartmen yang menghadap KL, tuan-tuan perasan tak, Kuala Lumpur ini dipasak oleh Bukit Bukau. Bukit Bukau hujung sana. Kalau tuan-tuan berada di sini, tuan-tuan akan nampak Bukit Bukau yang berada di belah Manjalara sana, jalan nak pergi ke Sungai Buloh. Kalau tuan-tuan daripada sana akan nampak Bukit Bukau yang akan berada di sini, Gombak berada di pasak di belah Ampang sana. Tuan-tuan perasan tak? Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ni nikmat mata supaya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Bukit Bukau supaya bumi itu menjadi bumi yang kuat daripada berlakunya gempa bumi. Pasak, Gunung Ganang, Bukit Bukau. Kita lihat sini tu, subhanallah. Kalau tuan-tuan pergi mengerjakan ibadah umrah atau haji, tuan-tuan akan menziarah Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi naik bukit ataupun Bukit Uhud itu, tuan-tuan kena lihat persekitaran apa yang berlaku. Bukan sahaja ibrah peperangan Uhud, tapi tuan-tuan lihat bagaimana di persekitaran bumi Madinah Al-Munawwarah ada Bukit Bukau, dan ada dia punya hudud dia, had-had dia. Ini nak menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya nak samakan bumi Kuala Lumpur dengan bumi mana, tidak, tapi nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu. Bila kita lihat pemandangan kita, kita mengucap subhanallah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni beri nikmat Islam, diberikan nikmat Islam, ini diberi nikmat iman dan Islam. Dan setengah daripada melihat akan Al-Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Tuan-tuan, dalam tuan kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini menyebut melihat akan jalan kepada masjid. Bukan jalan tu sendiri, tetapi orangnya apabila dia melakukan kerosakan di muka bumi ini, dia melakukan maksiat kepada Allah SWT, dan terdetik dalam hati dia ini, dia bertaubat kepada Allah SWT, selama ni aku tak selalu datang masjid, aku lalu je tak masuk masjid nak solat, tapi nak tumpang buang yang kecil je. Dari sudut hati kecil dia, ya Allah, betapa besarnya kekuasaanmu memberi hidayah untuk aku kembali ke bekal jalan. Ada tak orang yang dulu buat dosa, buat berzina, mencuri, dia akan pergi masuk disko balik, ataupun dia akan pergi tengok wayang? Tidak. Apabila seseorang itu melakukan dosa terhadap Allah SWT, lalu dia bertaubat, dia nak datang selalu ke masjid, nak datang ke rumah Allah, selalu datang, pergi ke pub, pergi ke disko, pergi tempat-tempat yang melalaikan. Lalu aku terfikir dengan kebesaran, bila ada setengah orang itu bila melihat kebesaran Allah SWT, itu petanda Allah beri hidayah pada dia. Lalu dia ingat, oh dah lama aku tak datang masjid, dah lama aku tinggal solat ni, selalunya solat ni orang pergi masjid je. Lalu aku kena pergi, aku kena usahakan diri aku ini supaya aku ni datang ke masjid untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Dan selalunya masjid-masjid ni dia ada pelbagai aktiviti. Bukan sekadar aktiviti kuliah, agama, ceramah, tak. Kadang-kadang ada setengah komuniti buat di masjid, adakan komuniti kebersihan
kebersihan, gotong royong. Islam kan ajar kita melakukan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Bayangkan dalam kita tempoh kemarau bulan 2, 3 baru-baru ni, isu apa? Isu Aedes ataupun demam denggi. Oleh itu ada setengah masjid menganjurkan untuk jaga kebersihan, mengelakkan daripada ilmu Aedes. Maka kita buat di masjid. Bukan sahaja orang datang untuk program itu saja, tapi orang akan ingat masjid ini adalah tempat memberi manfaat ataupun tempat untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada seseorang. Maknanya kita kena buat ada program tu mesti bersangkut paut dengan masjid, atau program tu kerjasama dengan pihak masjid, supaya bila orang melihat ada kesedaran di hati dia ini, apabila dia melakukan dosa terhadap Allah SWT, dia mampu untuk kembali ke pangkal jalan. Bila ke pangkal jalan, apa yang disebut oleh tuan kitab ini, apa dia melihat kebesaran, apabila contoh sebelum ni dia tak pernah pergi masjid, lalu dia kena demam denggi. Ya Allah, rumah aku duduk sebelah je masjid, tak pernah pergi. Tapi bila Allah SWT uji dia dengan demam denggi, lalu dia dah sihat, ada program berkaitan dengan demam nyamuk Aedes, dia lah orang pertama bersungguh-sungguh. Kerana apa? Bila dia melihat kebesaran Allah SWT, bila dia bernazar, ya Allah, sekiranya aku ini sembuh daripada demam denggi, aku akan bernazar sekian-sekian untuk, contohnya nazar untuk menyembelih seekor lembu untuk beri makan kepada majlis program komuniti gotong royong membersihkan nyamuk-nyamuk Aedes. Maka bila dia lihat kebesaran Allah SWT itu, dia rasa sedar, lalu dia kembali ke masjid, dan dia setiap hari untuk datang ke masjid dan dia bertaubat kepada Allah SWT dari segala-segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Termasuklah apabila dia duduk kat dunia ni, dia melihat benda-benda yang jahat, melihat benda-benda yang kotor, dan sebagainya. Dan kepada tempat yang menuntut ilmu. Maksudnya apabila seseorang itu diberikan nikmat kesihatan yang baik, cukup sempurna sifat anggota badan dia, dia kena ada ikhtiar supaya dia datang menuntut ilmu. Kerana apa? Bila menuntut ilmu itu akan menyebabkan seseorang itu akan mencegahkan diri dia daripada melakukan kemungkaran, sama ada mata atau anggota-anggota yang lain. Dan setengah daripada faedahnya bangsa dunia melihat keperosahan engkau dan melepaskan engkau daripada segala menyakiti seperti jatuh dan berlaga, dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram, seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Ini nak disebut secara fokus. Apabila seseorang lelaki itu atau seorang perempuan itu melihat aurat orang lain selain suami dia, selain mahram dia, maka dia menundukkan pandangan dia. Kerana apa? Kerana dia takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita ini di dunia ini sebagai contoh. Setiap manusia mana-mana, imam ke, Bilal ke, CEO ke, Datuk Tan Sri ke, mereka ini diuji dengan keimanan mereka. Bayangkan kalaulah kita ini semua iman sama je. Sebagai contoh, hari ini semua pakai baju warna biru semua, kopiah putih je, sifat pun sama, sifat baik semua sama je, semua yang suka bersedekah je. Tetapi apabila diuji dengan terlihat paras rupa perempuan yang cantik ataupun perempuan yang kurang cantik, tetapi godaan hawa nafsu yang melonjak-lonjak dan hasutan syaitan yang cuba hasut kita supaya kita melihat aurat-aurat perempuan ataupun aurat lelaki. Sebagai contoh, aurat lelaki ini apabila ramai orang suka tengok bola. Itulah sebabnya selaku pendakwah atau da'i atau ustaz, mereka ini kena ada sedikit sebanyak untuk mendakwah kepada pemain-pemain Islam yang bermain di sekitar Greenwood ni atau di peringkat
negara Malaysia, Liga Malaysia ke, Liga Perdana ke, dimintakan mereka atau memorandum supaya player ataupun pemain Islam ini supaya memakai tight, suat tight, supaya menutup kain itu lebih daripada lutut, supaya peminat-peminat ini tidak dapat melakukan dosa mata. Jangan sahaja kita tengok perempuan dapat dosa, tapi tengok lelaki sama lelaki yang antara pusat dan lutut, maka dia juga kan dosa. Tak juga perempuan yang tengok bola, tengok bola, tengok aurat lelaki nampak paha, pun berdosa. Ini mata ini kena ada kawalan supaya diri kita ini tidak terus menerus untuk melakukan dosa mata. Bila kita melihat seorang perempuan walaupun dia menutup aurat tetapi berpakaian ketat pun berdosa. Sebab apa? Sebab terlihat bentuk badan dia. Bila terlihat bentuk badan dia, hawa nafsu kita akan tergoda, setan akan hasut. Di situ akan menyebabkan mata itu akan menjuruskan seorang lelaki itu melihat perempuan, seterusnya berkenalan, dan akhirnya apa yang berlaku pada hari ini, berlakunya penzinaan dan anak luar nikah. Dan sehari dua ni sibuk ada di Facebook jemaah di surau country home, apabila nak solat subuh, habis lepas solat subuh lihat ada suara bayi di atas kereta. Terkejut mereka. Takkanlah orang yang nikah, akad nikah secara sah, nak buang anak begitu saja? Tak ada. Itu bodoh jawabnya. Tapi biasanya yang buang bayi ni adalah mereka yang berzina. Berzina itu hasilnya dari apa? Daripada mata. Kerana apa? Bukan sahaja wanita itu membuka aurat, tetapi memakai wangi-wangian sehingga lelaki ini mengajak, menggoda dia untuk melakukan perzinaan. Mula-mula bibit-bibit untuk berzina ialah mata. Cuba bayangkan, mata kita ni tak mampu lihat. Boleh tak lihat kita macam tu, perempuan tu cantik? Tak. Tapi tuan-tuan, puan-puan, janganlah sehingga Allah SWT menarik nikmat mata kita ini menjadi buta. Kerana apa? Kita sentiasa melakukan maksiat kepada Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, rahmatullah SWT, kita ni manusia yang lemah. Tetapi untuk kita nak mengelakkan dan terus menerus melakukan dosa mata ini, kita kena berdoa kepada Allah SWT. Di televisyen pun ada banyak drama-drama, di radio mendengar yang bukan-bukan pun ada, di paper, di majalah yang membuka aurat dan sebagainya. Kita melihat tu terasa macam terancam. Kerana apa? Iman kita tu terancam. Bayangkan tuan-tuan, dengan kita melihat mata lah, ada setengah boleh menyebabkan kita ni tidak khusyuk di dalam sembahyang. Benar, benar. Sebab itulah kalau dalam Facebook, dalam WhatsApp, kita kena didik supaya jangan menghantar benda-benda yang mengerikan. Sebagai contoh, aksiden berlakunya helikopter baru-baru ni, jangan sebarkan gambar mayat itu, sebab itu mengaibkan. Dari satu sudut, bila kita post, kita share, dia termasuk dalam hukum makruh. Kerana apa? Ia mengerikan. Adapun yang mempostkan gambar-gambar najis pun dilarang. Kerana apa? Dia akan mengganggu-gugat kita dalam kita melihat. Bila kita melihat, kita akan teringat. Dengan mata kita akan ingat. Bila kita dengar ceramah, oh ni ustaz, oh dia gini. Ustaz hari ni pakai baju hijau, baju turquoise, kopiah putih, pakai cincin hijau, dan ustaz datang sekian. Kita boleh tahu dengan mata kita. Bayangkan kalau kita nikmat mata tak ada, siapa ustaz ni? Ustaz Ali mana ni? Aku kenal Ustaz Ali mana? Sebab mata tak dapat melihat. Ustaz ni datang naik apa? Naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta? Hujan turun. Ni nikmat mata yang mampu melihat pelbagai, pelbagai persepsi kita akan keluarkan. Kata-kata di dalam, sama ada di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Dan seperti melihat akan muda belia, dan seperti melihat akan aurat lelaki, maka lazimkan olehmu akan melihat mata engkau. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Berkatalah olehmu wahai Rasulullah bagi sekalian yang beriman, pejamkanlah. Kita beri lalu azan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pejamkanlah oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya, dan sedaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan melihat faras mereka itu, nescaya memelihara mereka itu akan segala faras mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dan demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Bahwasanya Allah SWT sangat mengetahui akan batin mengerjakan mereka akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, Allah SWT memerintahkan mukminin wal mukminat, orang-orang mukmin sama ada lelaki dan perempuan, supaya mereka merendahkan pandangan mereka ini daripada mereka melakukan benda-benda yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja
daripada melihat aurat-aurat perempuan ataupun perempuan melihat aurat orang lelaki, tetapi daripada melihat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita melihat seorang perempuan itu berpakaian menutup aurat dengan sempurna, tidak ketat dan sebagainya, tetapi kita sengaja memandangnya mengikut hawa nafsu kita yang dihasut oleh syaitan, tak apalah, walaupun dia tu menutup aurat dengan sempurna, tapi tak apa, kau lihat je, tak berdosa pun. Syaitan nak ajar kita, dia nak tipu daya kita, dia nak tipu kita supaya kita melihat wanita itu. Sebab apa? Bila kita lihat wanita itu saya kata, apabila seorang perempuan itu menutup aurat dengan sempurna, satu selek dia memakai minyak wangi. Sebab itulah apabila seorang perempuan itu memakai minyak wangi, walaupun dia tidak minta kebenaran daripada suami dia, sehingga keluar ke rumah pakai, lalu lelaki melihatnya, bukan melihat tubuh badan, tetapi melihat sambil membau wangian yang dipakai oleh wanita tersebut, maka haram juga. Adapun sengaja-sengaja nak lihat pun tak boleh. Sebab lebih baik kita daripada lihat orang lain, kita lihat isteri kita. Sebab itulah Allah SWT supaya kita ni memejamkan mata ini bukan sahaja daripada pandangan aurat sahaja, tapi benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah mereka itu dengan hanya bau wanita itu saja mampu membuatkan dia itu berzina kepada seorang perempuan itu. Dia bau perempuan tu, walaupun perempuan tu tak apa cantik, tapi perempuan ni pandai pakai minyak wangi-wangi hingga dia ni tergoda. Lalu dia goda perempuan itu, bukan kadang-kadang akhirnya berzina, akhirnya dapat anak luar nikah. Dia kerana mata. Maka adapun mengajar adab, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram, memelihara kemaluannya daripada tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita ni apabila mendengar arahan Allah SWT, maka orang beriman akan kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Taat tu taat 100%, bukan 70%, bukan 50%, bukan 75%, tak, tapi 100% patuh arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Dan adapun memberitahu, maka Allah Subhanahu Taala berfirman, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka. Memberitahu Allah Taala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati dari segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Lihat tuan kitab ni sebut, apabila kita memelihara mata kita daripada melakukan perkara-perkara haram, secara automatik dia mampu membersihkan hati kita. Sebab itulah kitab ini mengajar kita untuk mensucikan hati kita, bukan sahaja daripada sifat-sifat mazmumah tapi daripada melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun menakutkan, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu zahir kita ini di sudut luaran, mata kita melakukan dosa. Dari sudut batin pun Allah SWT tahu. Sebab apa? Kita melihat wanita itu sebab apa? Mesti ada sebab. Sebab apa? Sebab cantik, sebab tergoda, sebab bau wangi-wangian. Sebab mata Allah melihat dari sudut zahir.
dan dari sudut batin Allah melihat hati kita. Kenapa kita nak lihat perempuan itu? Sebab apa? Kalau sebab untuk kahwin, untuk bertunang dengan dia, tak apa. Tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, dia akan mendatangkan dosa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah SWT ni tahu dari sudut luaran dan tahu dari sudut dalaman. Sebab itulah Allah SWT ni dia akan menilai dari sudut hati dulu. Apa niat kita, dari sudut pandangan kita. Kita melihat sesuatu benda itu sebab apa? Sebagai contoh, melihat dua orang perempuan, seorang cantik, seorang kurang cantik. Kita nak tengok mana satu? Sebab apa kita lihat dua orang perempuan, dan kenapa kita nak lihat lebih sikit kepada perempuan yang cantik tu? Kerana apa? Kerana hawa nafsu. Allah SWT tahu, tetapi kita kena kawal dengan iman kita. Kita kena kawal dengan supaya kita ni sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dinafikan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bawa kereta, buat motor, kadang-kadang kita lihat ada seorang perempuan buat motor, walaupun dia telah menutup aurat sempurna, tetapi tiba-tiba ternampak dia punya peha. Tuan-tuan, mana mungkin kita seorang lelaki kita ni tipu? Kalau kita tak tergoda, kita tipu. Sebab apa? Syaitan akan hasut kita. Sebagai contoh, tadi ada sebuah masjid, ada pengunjung ataupun pelancong Arab ini suami isteri muda lagi. Saya lihat, saya perasanlah, oh ni mungkin orang luar baru sampai datang Malaysia. Memang seorang Arab datang berkunjung Malaysia, perempuan akan menutup pakai niqab dan sebagainya. Tetapi saya rasa macam bila kita ternampak dia bukan saya saja, tapi oh ni pelancong Arab. Lalu tiba-tiba dia terangkat dia punya kain dia. Saya tak tahu sebab apa dia angkat perempuan ni. Walaupun dia dah tutup, dia pakai stokis sebagai, tapi pelik, kenapa dia angkat dia punya kain dia tu atau jubah dia sehingga menampak betis dia? Sebab apa? Menyebabkan kita terlihat masa tu, ya Allah, tipulah. Kalau bagi seorang kita kata, buruklah dia punya peha, tipu. Bukan peha, betis. Maaf, betis. Peha tinggi sangat, macam terbelah kain pula. Nampak betis, dia angkat. Saya tak pasti kenapa, atas sebab apa. Apabila dia memakai purdah, memakai niqab, dia mengangkat punya kain dia itu sehingga menampak betis dia. Allahu Akbar. Ini dugaan. Allah Subhanahu Wa Taala menguji saya dalam masa yang sama mengajar bab-bab macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala menguji saya dalam bab-bab macam tu. Tuan-tuan, saya mengajar pun tidak terlepas diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah semakin kuat keimanan seseorang itu, semakin kuat godaan ujian yang datang terhadap dia. Tu tak dinafikan. Macam saya sebut tadi, masa di traffic light berhenti, kita nampak seorang wanita ternampak betis. Mungkin kain dia naik motor. Bila naik motor, kalau lelaki pun pakai seluar pun, dia seluar akan terangkat sikit, lalu akan nampak kadang-kadang. Kadang-kadang nampak perempuan ternampak betis masa di traffic light. Maka bila kita ternampak, kita kena cepat-cepat elak cepat-cepat. Saya berpesanlah kepada diri saya supaya benda ini, kalau kita ternampak, maka kita istighfar kepada Allah SWT. Maka itu jalan terbaik supaya apa? Supaya hati kita ini dapat dibersihkan daripada sifat-sifat yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia membaik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga, dan jika ada kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan khianat mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Maksudnya, mata ini mampu membuatkan kita ni mendatangkan pahala, dan mata juga mampu juga
menyebabkan diri kita ini berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat benda-benda yang baik, kita akan diberi ketenangan, kesenangan, dan akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita melihat benda-benda yang mungkar, benda-benda yang maksiat, maka wa na'udzubillah, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis pada saat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan ia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan ia oleh Allah Subhanahu Ta'ala akan sedapan amal ibadat yang menyukakan ia akan dia. Maksudnya, apabila melihat seorang perempuan, ia merupakan salah satu anak panah yang beracun. Anak panah, salah satu anak panah iblis laknatullah. Sekiranya Nabi sebut barang siapa yang meninggalkan dari melihat benda-benda macam itu, maka nescaya memperasakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya apabila dia melakukan amal ibadat, nak solat, nak bersedekah, nak istighfar, dia akan rasa nikmat iman, dia akan dapat rasa manis dalam sembahyang, manis dalam bersedekah, manis melakukan amal, buat amal kebajikan. Maksudnya bila dia meninggalkan melihat perempuan yang menggodakan ataupun memaparkan aurat dia, sekiranya kita elak, dia mampu menyebabkan hati kita dalam berbuat amal ibadat dalam keadaan ketenangan dan sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia akan sanad dengan hadis sahih. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina, maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang pada barang yang tiada harus dipandang, dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan dilarang menamparnya, dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan pada tempatnya haram, berjalan kepadanya, dan bermula-mula itu berzina ia, dan zina ia mengucupkan akan tiada halal dikucupkan, dan bermula hati itu berkehendak ia akan mencita-cita dan membenarkan akan demikian itu oleh faraj, dengan bahawa mengajarkan ia akan zina itu atau medustakan ia akan dia dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Maknanya setiap anggota kita ini tidak terlepas daripada berzina. Zina mata, zina tangan. Zina tangan ia maksudkan mencuri, mengambil harta orang tanpa hak. Zina kaki, pergi tempat-tempat yang tidak memberi faedah, masuk wayang, pergi tempat-tempat yang lara, itu semua termasuk zina. Maksudnya zina itu termasuk tempat yang mendatangkan kelalaian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia lakukan dan apa pekerjaan yang dinantikan baginya, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang sangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nantikan baginya akan berjalan ke dalam kebun syurga dan mahliganya. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan tajuk berkenaan dosa-dosa mata ini, maka hal yang demikian itu, marilah kita bersama-sama mengambil istifadah supaya kita sentiasa bermuhasabah, supaya setiap penglihatan kita ini menjuruskan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja untuk kita mengelak daripada melakukan maksiat, tetapi yang paling penting kita niatkan dari mengelak daripada benda-benda, melihat benda-benda mungkar ini, maka semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala redha dalam kehidupan kita, maka dia akan mempersembahkan supaya kita ni masuk syurga mana satu. Kau kat dunia dulu mampu menjaga mata daripada melakukan maksiat dan melihat perkara-perkara haram, maka aku nak bagi kamu ni syurga. Tak rugi tuan-tuan. Mana kehidupan kita ini
diberikan nikmat mata yang kesihatan yang baik, maka lihatlah benda-benda yang mampu menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit sebanyak pembacaan kitab kita pada malam ini sebagai penawar bagi hati. Mudah-mudahan bila kita mendengar sedikit sebanyak tuan kitab ni sebut tentang mata ini, mudah-mudahan selepas ini kita cuba praktikkan semampu yang boleh, ataupun kita cuba tak mampu, kita cuba kawal mata kita ini daripada melihat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit nak cerita tentang apakah yang berlaku pada bulan Jamadil Awal ataupun Jamadil Thani atau Jamadil Akhir ataupun Jamadil Thani. Dan dimasukkan bulan Jamadil Akhir atau Jamadil Thani, ia dimasukkan antara bulan yang kering dan lembab. Maksudnya sekarang ni ada panas, ada lembab, hujan turun. Maka bulan ini kata ada juga peristiwa yang sangat penting, yakni Saidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Apabila Saidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil pemandahan daripada Rasulullah SAW, lalu Saidina Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Digantikan Saidina Umar Al-Khattab pada bulan Jamadil Thani juga lah, yang mana Saidina Umar Al-Khattab dilantik sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Itulah peristiwa yang kita famous. Cuma nak beritahu, ianya berlaku pada bulan Jamadil Thani, supaya kita ingat kepada anak-anak kita, kita ajar kepada anak kita, okey, bulan Jamadil Thani ini peristiwa berlaku sekian, supaya orang Islam ataupun orang-orang yang berada ataupun orang yang baik, kita nasihatkan mereka atau cerita kepada mereka benda-benda yang penting di dalam Islam, supaya dia boleh kenal. Dalam nanti cikgu tanya atau ustaz tanya, siapakah Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, terkumat kami tak boleh jawab. Bila anak kita tak boleh jawab, cucu kita tak boleh jawab, disebabkan kerana kita tak ceritakan, maka kita akan rasa segan. Dan anak kita atau cucu kita pun rasa segan sebab tak mampu nak jawab soalan yang mudah. Soalan yang mudah, kalau kita ajar kepada anak cucu kita ini, supaya mereka bukan sahaja tahu tentang Saidina Abu Bakar, Saidina Umar Al-Khattab, tetapi mengikut jejak langkah mereka. Kerana apa? Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dijaminkan oleh Rasulullah SAW masuk ke syurga Allah. Cakaplah anak cucu, nak jadi macam Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar tak? Masuk syurga free. Mestilah nak masuk syurga free. Oleh itu kena ikut kepribadian macam Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Saidina Umar Al-Khattab, serta mengikut ajaran Al-Quran dan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu taala, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu taala, apa kekurangan saya minta maaf banyak. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita akan teruskan pengajian kita mengenai hal telinga pula. Hari ini bab mata, akan datang bab telinga. Dan mudah-mudahanlah ajaklah ramai-ramai saudara mara kita atau jiran kita supaya datang ke masjid, bukan sahaja memakmurkan masjid Allah, bahkan supaya mereka ini mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.